Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 27 Disember 2015, jam lebih kurang 2 hingga 3 pagi, pihak Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru telah menerima seorang pesakit berada dalam keadaan tidak sedarkan diri yang dihantar oleh seorang lelaki yang tidak dikenali menaiki sebuah kenderaan berwarna merun. Pesakit tersebut iaitu mangsa dalam kes ini telah diterima oleh seorang jururawat dan dibawa masuk ke bahagian kecemasan hospital itu yang kemudiannya dirujuk kepada pegawai perubatan yang bertugas. Pegawai perubatan itu tanpa membuang masa telah memberikan rawatan kepada pesakit itu, namun tiada respon diberikan oleh mangsa terhadap rawatan. Pegawai perubatan tersebut telah mengumumkan waktu kematian mangsa pada 27 Disember 2015 jam 3 pagi. Setelah pesakit tersebut meninggal dunia, pihak hospital cuba mencari lelaki yang menghantar mangsa ke hospital tersebut, tetapi lelaki itu sudah menghilangkan diri bersama dengan kenderaannya. Pihak hospital ketika itu tidak mengetahui identiti mangsa kerana tiada pengenalan diri ditemui bersama mangsa, manakala lelaki yang menghantarnya pula sudah hilang. Laporan polis telah dibuat bagi memaklumkan kejadian dan mayat mangsa telah dibawa ke bahagian forensik hospital untuk proses bedah siasat bagi mengetahui punca kematiannya. Pada 29 Disember 2015, bedah siasat telah dijalankan dan mengesahkan punca kematian mangsa sebagai trauma tumpul di kepala dan dada. Mangsa dipercayai meninggal dunia kerana dibunuh. Pada jam 1 petang, pegawai penyiasat polis telah menerima maklumat identiti mangsa adalah sebagai Muhammad Daniel bin Iskandar Zulkarnain berusia 21 tahun ketika kejadian. Pengecaman terhadap mayat mangsa telah dibuat oleh kakaknya di hospital selepas diminta oleh pegawai polis ketika dia ingin melaporkan kehilangan adiknya itu. Kemudian jam 6.37 petang, bapa mangsa Iskandar Zulkarnain Tan bin Osman Tan telah membuat satu laporan polis mengenai makluman kematian mangsa serta pengecaman ke atas mayatnya. Ketika itu, keluarga mangsa tidak menyangka akan tragedi tragis sebegini akan menimpa kepada mangsa dan mereka sekeluarga bersedih akan kehilangannya secara tiba-tiba. Pihak polis pula giat melakukan siasatan dan temu bual dijalankan ke atas ahli keluarga serta mengenal pasti kawan-kawan mangsa yang mungkin mengetahui maklumat insiden ini. Hasil siasatan pihak polis, mereka telah mengenal pasti kawan-kawan mangsa dan maklumat yang mereka ingini segera diperolehi setelah soal siasat dijalankan. Susulan itu, beberapa tangkapan telah dibuat melibatkan rakan-rakan mangsa. Antara yang ditangkap ialah Muhammad Faiz bin Roslan yang merupakan saksi utama kejadian tersebut. Terdapat 4 suspek yang terlibat dalam pembunuhan mangsa, iaitu suspek pertama Muhammad Ashraf bin Arshad berusia 19 tahun ketika kejadian. Suspek kedua Muhammad Haziq bin Muhammad Salihin berusia 21 tahun ketika kejadian. Suspek ketiga Muhammad Suhaimi bin Mat Zaid berusia 25 tahun ketika kejadian dan suspek keempat Muhammad Syafiq bin Nuryadi. Suspek pertama hingga suspek ketiga berjaya didakwa di mahkamah, manakala suspek keempat masih bebas tidak dapat ditangkap oleh pihak polis. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Pada pertengahan bulan Disember 2015, rakan-rakan mangsa telah mendapat tahu bahawa mangsa telah mula berkawan rapat dengan seorang anggota polis dan menjadi sumber kepada anggota polis tersebut. Perkembangan ini membuatkan mereka risau dan curiga dengan mangsa. Ini kerana mereka khawatir jika kegiatan suspek keempat mengedar dadah dan kumpulan mereka yang sering berhibur mengambil bahan terlarang itu akan diketahui oleh pihak polis. Oleh itu, pada 26 Disember 2015, mereka semua nekat untuk bertanyakan hal tersebut dan mendapatkan kepastian dari mangsa sekiranya dia benar-benar menjadi hantu polis seperti yang mereka sangkakan. Pada hari itu, saksi kejadian dan suspek ketiga telah membawa mangsa ke sebuah flat di pelentong utama, iaitu rumah suspek kedua. Menurut saksi, ketika dalam perjalanan, suspek ketiga asyik bertanyakan mangsa sama ada betul atau tidak dia menjadi hantu polis.
polis dan mangsa ketika itu hanya berdiam diri sahaja dan tidak menjawab soalannya. Tiba di kawasan flat suspek kedua, mereka pergi ke bawah blok untuk menunggu suspek kedua turun. Pada masa itu, suspek ketiga sekali lagi bertanyakan mangsa sama ada dia hantu polis ataupun tidak, dan kali itu mangsa menganggukkan kepalanya, iaitu memang benar dia menjadi sumber kepada pihak polis. Mangsa dikelilingi oleh suspek pertama hingga suspek ketiga dan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan tersebut. Semasa di bawah flat tersebut, suspek keempat telah tiba. Suspek keempat mengarahkan kesemua mereka ke rumahnya. Ketika di rumah suspek keempat itulah kesemua suspek telah melakukan aksi kekejaman mereka terhadap mangsa sehingga dia tidak sedarkan diri. Selepas mangsa tidak sedarkan diri, suspek ketiga dan suspek pertama telah membaringkan mangsa di lantai dan meletakkan bantal di bawah kepala mangsa. Saksi kejadian melihat mereka berdua mengambil kain yang dibasahkan dan mengelap muka mangsa, namun tiada tindak balas diberikan oleh mangsa. Selepas itu, kesemua suspek telah berbincang mengenai keadaan mangsa yang masih tidak sedarkan diri. Kemudian mereka telah mengambil keputusan untuk membawa mangsa ke hospital yang dihantar oleh suspek keempat dengan keretanya dan meninggalkan kawasan hospital sejurus mangsa dimasukkan ke bahagian kecemasan hospital. Pada 24 Oktober 2018, pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan satu kes prima facie ke atas ketiga-tiga suspek terhadap pertuduhan yang dipertuduhkan terhadap mereka, dan dengan itu mereka telah dipanggil untuk membela diri. Ketiga-tiga suspek telah dituduh bersama-sama dengan seorang yang masih bebas pada 26 Disember 2015 jam lebih kurang 2.30 petang hingga jam lebih kurang 3 petang bertempat di nombor 1 Jalan Teratai 60 Taman Johor Jaya di dalam daerah Johor Bahru di dalam negeri Johor Darul Takzim dalam mencapai niat telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian kepada Muhammad Daniel bin Iskandar Zulkarnain Tan. Dengan itu, mereka telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah seksyen yang sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Ketiga-tiga suspek memilih untuk membela diri dengan memberikan keterangan secara bersumpah daripada kandang saksi. Pada 22 April 2019, perbicaraan kes telah disambung. Pada 1 Februari 2022, kesemua suspek telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh mahkamah. Mahkamah mendapati terdapatnya keterangan bahawa kecederaan badan mangsa adalah disebabkan dengan sengaja oleh kesemua suspek. Mahkamah berpendapat pihak pendakwaan tidak perlu membuktikan niat untuk membunuh. Sebaliknya, cukup sekadar membuktikan niat untuk menyebabkan kecederaan badan. Secara lazimnya cukup untuk menyebabkan kematian mangsa, yang mana telah pun berjaya dibuktikan oleh pihak pendakwaan di dalam kes ini. Atas apa yang dinyatakan di atas, hakim berpuas hati bahawa keterangan pembelaan ketiga-tiga suspek telah gagal menimbulkan keraguan yang munasabah ke atas kes pihak pendakwaan, dan pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Dengan itu, ketiga-tiga suspek telah dijatuhi hukuman mati atas perbuatan mereka. Malangnya, suspek keempat sehingga kini masih bebas dan tidak didakwa atas kesalahan yang sama. Semoga kes ini menjadi iktibar agar sentiasa memantau anak-anak supaya tidak bergaul bebas dengan kawan-kawan yang boleh memudaratkan nyawa dan diri mereka. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Daniel. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.